Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah dengan izinnya pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun untuk kita meneruskan pengajian fiqh munafaqahat daripada kitab Manhaj Fiqh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mana kita akan meneruskan bab berkaitan dengan apa yang dinyatakan sebagai fake ataupun dinyatakan sebagai mahram di dalam perkahwinan itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat, kita berhenti pada muka surat 38. Pada muka surat 38 itu kita sudah menceritakan iaitu perhubungan selama-lamanya, iaitu hubungan mahram yang menyebabkan seseorang yang itu haram dinikahi selama-lamanya. Yang mana kalau kata hubungan darah seperti mak bapak, seperti datuk dan nenek, seperti mana-mana yang lain, kalau kita lihat dalam yang dinyatakan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, begitu juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebagai satu perkara yang perlu kita ambil berat, dan kita perlu ingatlah yang mana ada talian perdarahan yang mana kita tak boleh bernikah selama-lamanya. Jadi kita begitu juga bahagian lelaki perempuan pun sama juga, ada susunannya, lebih kurang ada 7 orang. Manakala kita nak masuk pada hari ini pada muka surat 38. 38 ni kita nak masuk cerita tentang hubungan persemendaan. Jadi insya-Allah, jadi sebelum kita nak teruskan, saya nak minta feedback daripada orang yang melihat sekarang ni. Suara okey ke? Suara apa okey ataupun jelas ataupun tidak? Kalau tak okey ataupun sangkut-sangkut, tolong maklumkan kepada saya ya. InsyaAllah saya akan cuba baiki mana yang terbaik dan untuk kebaikan lah, insyaAllah. Baik, jadi kita masuk dalam hubungan persemendaan. Persemendaan ni maksudnya hubungan perkahwinan. Hubungan perkahwinan maksudnya disebabkan perkahwinan maka menjadi mahram selama-lamanya. Tidak boleh berkahwin selama-lamanya. Maksudnya dalam kitab ini disebutkan bahawa terdapat 4 golongan perempuan yang haram dikahwini kerana persemendaan, iaitu musaharah, melalui perkahwinan. Iaitu pertama, ibu tiri, nenek tiri, belah bapa. Nampak? Jadi ini tak boleh kita nak kahwin. Sebab apa? Haram. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tak boleh kita menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapa kita. Bapa tiri, dan begitu juga nenek tiri. Nenek tiri itu datuk kita lah. So datuk kita ni pun diistilahkan sebagai bapa juga, ataupun moyang tiri. Ya. Jadi tak boleh kita nikahi. Walaupun atuk dia dah bercerai dengan bapa kita ke, walaupun dia sudah bercerai dengan atuk kita ke, tetap juga tak boleh, tak dibenarkan untuk bernikah dengan ibu tiri dan nenek tiri dan ke atas. Baik, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Apa firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 22? Apa bunyinya? وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Ya, baik. Alhamdulillah, daripada Muhammad Zubair, daripada Muhammad Hanif, begitu juga daripada Luqman,
ya, daripada Khairul Akilah, semua kata suara jelas, alhamdulillah. Seperti biasa, tuan-tuan boleh mengajukan soalan melalui ruangan komen yang ada, insya-Allah. Lebih-lebih lagi topik yang berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini. Jadi jangan segan-segan nak tanya soalan, insya-Allah kalau mampu saya akan menganalisis dan cuba menjawab persoalan dan jawapan yang kita nyatakan di sini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada surah An-Nisa ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu berkahwin, yakni dengan perempuan-perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu. Bapa kamu termasuk datuk kita lah. Ya, bapa, datuk termasuk juga. Baik. Okey, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu, pada zaman jahiliah. Pada zaman jahiliah tu kita kata terpaksa ataupun tak ada pilihan, maksudnya takkan nak bercerai kan. Dah terlanjur tu tak apalah. Kalau tak terlanjur tak apa, kalau terlanjur tu terpaksa dimaafkan. Sesungguhnya perbuatan itu adalah salah satu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah, kerana serta menjadi seburuk-buruk jalan. Ya, maksudnya kita tak boleh berkahwin dengan ibu tiri dengan mak tiri. Ini jelas dalam Al-Quran. Yang kedua disebutkan menantu perempuan ataupun isteri cucu daripada anak lelaki atau anak perempuan. Ini kena ingat ni. Menantu perempuan sama ada kita, kalau saya ada anak perempuan, saya ada anak lelaki. Menantu perempuan tak boleh. Dia akad nikah saja, aku terima nikahnya, once dia terima saja, so menantu kita tu automatik jadi macam anak kita. Nampak? Ya, tak boleh bernikah selama-lamanya. Dia sudah menjadi haram muabbad selama-lamanya, tuan-tuan. Ya. Baik. Okey, begitu juga dengan anak lelaki, begitu juga dengan isteri cucu kita. Katakanlah kita dipanjang umur, ya, cucu kita lelaki kahwin dengan perempuan yang dicintai, maka saya pun tidak boleh bernikah dengan cucu tiri saya, cucu menantu saya. Ini diharamkan. Ini pasal apa? Berdalilkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, yang bermaksud dan haram, yakni juga haram kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu sendiri. Maksudnya anak kita daripada benih kita. Ya, manakala yang cucu kita tu pun benih kita juga, sebab kita asal mereka, maka pun tak boleh juga. Ya. Bagi dalil pengharaman ini tidak meliputi bekas isteri kepada anak angkat. Anak angkat tidak kira. Ya. Maksudnya anak angkat tu tidak termasuk dalam bab nasab. Baik. Okey, masyarakat pada zaman jahiliah. Ya, kalau kita lihat masyarakat pada zaman jahiliah mengambil anak angkat dan mengharamkan perkahwinan dengan bekas isterinya. Ini tak boleh. Maksudnya dia menghalalkan benda yang mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Dia anggap anak angkat ni macam anak dia sendiri. Sehingga kan anak angkat tu dia binkan dengan bin dia sendiri. Itu yang jelas, yang itu yang memang tidak dibenarkan oleh syarak itu sendiri, tuan-tuan. Maka ini yang mana kalau kita lihat Islam membasmi kesalahfahaman ataupun ajaran-ajaran tak betul. Anak angkat bukan daripada kita punya susu galur, bukan asal usul kita. Maka kalau dia berkahwin dengan perempuan kemudian bercerai, dia boleh bernikah. Hatta kalau dia boleh bernikah dengan mak angkat dia. Kalau anak angkat perempuan tu boleh berkahwin dengan bapa angkat dia, kecuali kalau disusukan oleh isteri kita. Kalau disusukan oleh isteri kita, itu cerita lain. Ya, itu cerita lain, cerita yang kita kata tak sama lah, tuan-tuan. Ya, benda tu boleh kita kata sebagai satu perbezaan ataupun satu situasi yang tidak sama. Baik, di sini tuan-tuan, hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahim wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi sabila. Yang bermaksud, dan ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Ini dalam surah, ya, Al-Ahzab ayat keempat. Catat ayat ini.
Ya, segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkaranya, kamu kata dia ni lah anak saya, dia ni lah begitu-begitu. Ini tak boleh. Satu dakwaan yang tidak tepat sama sekali, tidak dibenarkan oleh syarak. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dan mulut kamu saja. Kamu kata dia anak saya, dia tulang sulbi saya, tapi itu kata-kata kamu saja. Tapi pada hakikatnya dia bukanlah anak kamu. Itu dia. Ya, baik, dan ingatlah Allah menerangkan yang benar dan dialah yang juga yang memimpin ke jalan yang betul. Maksudnya apa yang Allah arahkan, mana yang boleh kahwin, mana yang tak boleh kahwin, ini tidak dibenarkan sama sekali, haram di sisi syarak. Masa Allah lebih tahu, Allah yang lebih faham tentang pengharaman ini. Kenapa Allah haramkan? Kenapa Allah tak bagi? Kenapa Allah tak bagi kita binkan anak angkat kita kepada kita? Pasal apa? Ini kita menafikan hak orang lain. Kita menafikan hak asasi yang ada pada bapa dia. Bayangkan, dia penat-penat yang jaga anak dia, kemudian lepas tu pindah kepada orang lain, bin orang lain pula. Itu yang tak sedap tu. Ya. Jadi tak apa. Tak ada masalah. Dia kata orang, dia kata macam mana kalau seorang tu non-Muslim dan masuk Islam, boleh ke binkan bapa dia yang beragama Hindu? Boleh, tak ada masalah. Ya, habis tu bapa dia nama-nama Hindu dan sebagainya, apa masalahnya? Ya, pada zaman Nabi SAW tak ada pun Nabi menukar nama bapa-bapa sahabat Nabi yang masuk Islam. Ya, ada sahabat Nabi nama bapaknya Abdul Uzza. Abdul Uzza, Tuhan kepada Tuhan berhala tu, hamba kepada Tuhan berhala. Ya, tapi nama tak ada masalah. Nama si yang masuk Islam tu anak dia. Yang bapa dia tu dah meninggal dah, tak ada dah. Itu tak tukar. Dia kekalkan nama Abdul Uzza, ya, Abdul Makkah dan sebagainya, macam-macam. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak itu sendiri. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Yang bermaksud supaya tidak ada kekesalan atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri anak-anak angkat mereka. Nampak tu, ya? Boleh, tak ada masalah. Anak-anak angkat mereka kalau isterinya sudah diceraikan, dia boleh berkahwin. Ya, apabila anak-anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap isterinya lalu menceraikannya. Jadi hidup tak selesa, hidup ada pelanggaran, hidup ada persengketaan, maka diceraikan, maka dah cukup iddah, maka bapa angkat boleh berkahwin dengan bekas isteri anak angkatnya, tidak menjadi masalah. Ya, dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku. Ya, kisah ini berlaku bagaimana yang berlaku pada Nabi SAW sendiri, yang mana anak angkat Nabi iaitu Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, dia ada berselisih faham dengan isteri dia dan akhirnya bercerai. Maka dan akhirnya Nabi SAW berkahwin dengan isteri iaitu Zainab binti Jahash radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya, jadi erti kata nak menunjukkan bahawa amalan Nabi, dan begitu juga dalam Al-Quran, dia membasmi pahaman-pahaman jahiliah yang sebenarnya benda itu halal tapi mereka mengharamkan. Dan banyak juga benda-benda yang diharamkan pada zaman jahiliah, pada dalam Islam, ya, pada agama daripada Nabi Adam sehinggalah pada Nabi Ibrahim hatta Nabi Muhammad SAW, tapi dihalalkan oleh manusia pada zaman jahiliah itu sendiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga, yang mana haram pernikahan, ya, pada asalnya tidak ada hubungan talian darah, tetapi disebabkan pernikahan maka menjadi mahram selama-lamanya. Siapa? Ibu mentua. Ya, ibu mentua, iaitu tidak harus mengahwini ibu mentua. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatu nisaikum, yang maksud diharamkan kamu menikahi ibu-ibu isteri kamu. Akad saja. Akad saja, ya. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalaulah dengan mak mertua kita kan, kita akad dengan seseorang tu, dia berakad nikah dengan isteri dia, dengan wali, dengan syarat semua, dengan apa ni, dengan saksi. Dia kata aku terima nikah fulan habis fulan dengan mas kahwin sekian. Okey tak. Habis saja akad, dia tu putus ceraikan bini dia. Waliyazubillah lah. Ini kerja bodoh namanya. Tapi katakanlah lepas dia nikah dia terus ceraikan bini dia. Kerja bodoh lah kan. Ya, tapi adakah dia tetap bermahram dengan mak mertua dia, dengan bapa dia? Yes, of course. Asalkan akad nikah sah saja, dah jadi akad nikah.
Ya, jadi kecuali kalau anak tiri ni ada perhubungan ataupun ada perbincangan yang lain, insya-Allah. Ya, baik. Pengharaman ini meliputi semua keturunan ibu mentua seperti ibu kepada mentua. Maksud juga kalau kita dah menikahi seorang perempuan, mak isteri kita adalah mak kita, mahram, tak boleh nikah selama-lamanya. Dan kalau mak mentua kita ada mak pun tak boleh nikah juga. Ya, nenek isteri kita ada mak lagi masih hidup pun tak boleh kita nikahi. Sama jugalah kalau perempuan apabila suaminya memeteraikan akad nikah sah saja maka bapa kepada pengantin lelaki itu adalah menjadi mahram kepada wanita walaupun belum bersetubuh lagi, asalkan akad saja sudah menjadi mahram, dah boleh salam, dah boleh cium pipi, dah boleh buka tudung. Tapi mula-mula memang segan lah kan, segan dan sebagainya ya. Jadi kalau lama-lama tu dia biasa macam mak dia sendiri, ada orang tu bila dah lama kahwin dia peluk mak bertua dia cium pipi mak macam tak ada masalah, no problem ya. Jangan pula cium pipi mak mertua tapi mak sendiri tak cium, janganlah ya. Tak apa, tak ada masalah. Tapi dalam hal ini, of course, berbandingkan anak, kita seorang anak, bagaimana kedudukan mak mertua, dia sama macam mak juga. Tapi kalau nak bandingkan mak kandung, lebih tinggilah kedudukan mak kandung berbanding dengan mak mertua. Ya, of course, kita kata macam mak sendiri. Tapi still, kalau mak yang melahirkan kita, mak yang membesarkan kita, of course, kedudukannya lebih tinggi daripada ibu mertua kita. Ya. Jadi kalau isteri kita tu dia lebihkan mak dia, biasa tuan-tuan. Ya. Awak lebihkan mak mertua awak, mak saya. Ya, dah memang mak dia. Cuba kalau kita pula, kita pun kalau mak kita memang lebihkan mak kita. Itu biasa, itu normal lah. Kan? Sebab mak yang lahirkan kita. Ya. Jadi ada beberapa pandangan ataupun ada beberapa mitos ataupun beberapa kenyataan tak tepat lah dia kata. So, seorang wanita ni bila dia sudah berkahwin, maka dia wajib melebihkan ibu mertuanya. Pasal apa? Sebab kedudukan suami. Kedudukan suami itu adalah tertinggi di dalam keluarga di sisi isteri. Maka mak mertuanya itu mesti dilebihkan berbandingkan dengan mak kandung. Ini bagi saya satu pandangan yang mengarut. Ya, pandangan yang nonsen. Ya. Baik, saya kata ni bukanlah jangan tak hormat mak mertua. Tidak, no, hormat. Malah kalau kita sakitkan hati dia, kita kurang hajar, berdosa tuan-tuan. Dia tetap berdosa. Tapi bak kata tu, isteri perempuan kena lebihkan mak mertua dia. Kurangkan hak mak dia sendiri. Oi, mengarut. Ya, yang duk sokong-sokong ni cubalah kalau hang dah kahwin, kan? Kalau lah anak kamu dah kahwin, kamu seorang perempuan, disebabkan kedudukan isteri suami itu tinggi, maka mesti lebihkan mak mertua berbanding mak sendiri. Wai, nonsense berlaku. Ya. Dan bila dia kata macam tu, saya nak tanya dalil, mana dalil yang kata macam tu? Tak ada dalil. Ini semua mana tak tahu dia dapat, kita pun tak tahulah, satu dakwaan yang tak tepat sama sekali, dakwaan yang jauh daripada apa yang dinyatakan di sini tuan-tuan ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kita lihat di sini, kita sambung lagi. Baik. Ketiga-tiga golongan ketiga-tiga golongan perempuan ini haram dikahwini semata-mata dengan sebab akad nikah. Dengan akad nikah saja sudah dikira haram ya. Okey. Baik, ada satu soalan daripada Muhammad Irfan. Ini penonton setia, tak apa, nanti kita jawab. Baik. Sebentar ya, ada gangguan teknikal kejap. Allahu Akbar.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berdasarkan kalau kita kata hanya akad nikah saja. Asalkan akad nikah saja maka sudah menjadi mahram. Sama ada berlaku persetubuhan ataupun tidak. Ini jelas yang disebutkan dalam syarak itu sendiri. Ya, sama ada berlaku persetubuhan atau tidak, maka ia tidak menjadi maklum ataupun kisah, ia tetap menjadi mahram, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, dengan mana-mana golongan perempuan, Allahumma salli ala